Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali kepada channel saya dengan fokus kegemaran iaitu goal. Sebenarnya ramai yang request suruh buat goal ni, memang ramai lah. Dan last week, fokus kita alhamdulillah market naik seperti mana yang kita dah predict, right? Market dah naik. Baik. Naik ni lagi mana sebenarnya ni? Dan bolehkah kita ambil keputusan untuk sell sekarang? Ataupun kita kena masih lagi dengan dengan fokus untuk buy. Okey, baik. Nah, kalau kita buy kat sini mungkin orang kata terlalu tinggi ya. Tinggi sangat ni, sell dulu dan sebagainya. Baik. Now, untuk goal ini saya cuba untuk buat secara kolektif dia punya time frame, iaitu daripada time frame besar sampai ke time frame kecil lah. So dalam kita melihat di sini masih ada convergence, so whatever yang tu adalah pullback. So di sini kita kena tahu sama ada pullback ini dah settle ke belum lah. Alright. So daripada sini kita dapat melihat. Saya menjangkakan ini adalah perkara satu daripada segi Elliott wave lah. So ini adalah 2. Alright. So daripada 1, alright, dan 2, dan ayat ketiga dia ada 1, 2, 3. So di sini kita ada satu kecil lah. Dan kita ada 2 kecil lah di sini. Okey, kita ada 2 kecil. Dan di sini kita ada 3 kecil. Okey, so jelas di sini market dalam bentuk motif ada 3 kecil. So di sini adalah merupakan pullback untuk buat 4 kecil. Now, problem dia 4 kecil ni dah settle ke belum? Itu adalah merupakan pertanyaan terbesar. Ini 4 kecil ni dah habis ke belum? Okay, base pada Fibonacci kita dapat melihat di sini ada satu terminal break dan kita akan buat satu penarikan Fibonacci. Dan kita melihat 4 kecil ni dia akan ending di kawasan sini. Di kawasan base di situ yang bersamaan dengan kita punya fiber lah. Di kawasan situ. Alright. Dia akan habis di sini. So kalau dia habis kat sini, apa structure yang ada di sini? So structure di sini saya melihat market ini dia buat sini adalah A. Ya, of course dia kan dalam bentuk korektif dan di sini adalah A. Right? Dan of course dia naik ini adalah untuk buat B lah. Coba kita nampak kenapa dia naik. Dan di sini akan ada jatuhan untuk membuat C. Okay, so C ini adalah bersamaan dengan 4 yang kita carilah. Right? So C tak ada di situ. So untuk ke B ni dia buat A, dia buat B dan dia buat C. Untuk buat B dan dia akan jatuh kepada C. So dia akan ada A, B, C lagi lah. So now, masalah yang kedua adalah kalau dia tengah naik, B ni kat sini kat mana exactly dia? So di sini kita kena guna kaedah pullback tanpa CB dan kita pergi kepada week. Dan bila kita pergi ke week, kita dapati ada break CB1 di area sini dan kita buat satu penarikan Fibonacci. So paling jauh, ini saya ambil worst case scenario. So untuk B ni dia ada di sini. Sama pula saya letak B tu di situ ya. Ya, itu B dia.
Okey, itu adalah kawasan B dia. Which is kalau kita lihat di sini, dia kan market ni uh, dia buat dia kecil. Kita letak color okey. Itu A kecil. Ini B kecil. Dan ini C kecil. C kecil di sinilah. So dia jadi ABC untuk buat A. Okay. So di sini juga sama. Dia ada A. Dia ada B. Dan kita jangkakan di sini dia akan naik as a C untuk buat B kecil. Okay, now. Daripada sini, daripada B nak pergi ke C, alright, dia perlukan 5 structure lah. Sebab ini adalah motif ya. B ke C adalah motif. So kalau di sini kita dapati, dia ada 1 di sini. Dia ada 1 di situ, serta color hitam. Ada 1 di situ. Dan dia ada 2 di sini. Okay. So ini naik sebagai 3. So nak pergi ke 3 ni pun dia kena ada 5 structure ikut pada hukum yellow wave. So kita kena lebih analyze di kawasan sini. Kita kena analyze di kawasan sini, kita pergi kepada daily. Bila kita pergi ke daily, kita dapati 1, 2 ni dah sedia. So di sini kita dapati di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 which is dia buat diagonal untuk satu permulaan wave 3 dan dia daripada 1, 2 nak ke 3 dia pun ada 5 structure. So 1 dia dah buat di sini, 1 dalam 3 dia dah buat di sini. Memang kalau orang yang tak biasa dengan wave memang nampak lepas 1, 1, lepas 1, 1. Memang begitulah. So ini adalah 1 dalam 3. Okay. Dan di sini adalah 2 dalam 3. Ya, 2 dalam 3. Maksudnya yang ini adalah 3 dalam 3. Jangkaan 3 dalam 3 ni ini pun nak kena buat 5 structure lah. Sebab setiap kali daripada 2 nak ke 3, 2 nak ke 3 wajib ada 5 structure. Itu adalah merupakan hukum dalam yellow wave. So 2 nak ke 3 pun kena ada 5 structure. So kalau kita lihat di sini di mana 5 structure dia. Alright. Dan keliru dengan yang ini ya. Walaupun ini 1 pun dia motif dan dia ada 5 structure. 1, 2, 3, 4, 5 tapi dia berbentuk leading diagonal. So ini pun ada A, B, C, D, E untuk buat 2. So now di sini, di sini daripada 2 kepada 3 kena ada 5. So kita pergi kepada H4. So bila kita pergi ke H4, kita mendapati, alright, di sini dia dah buat 5 structure. Alright, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, dah ada 5 structure di sini. So ini akan membentuk 1 dalam subwave 3. Sebab kita bermula dengan transfer yang besar. 1 dalam subwave 3. Okay. So bermaksud di sini kalau saya ikut pada saya punya Fibonacci level, dia sudah pun berada di zone 161. Okay. 161 saya jangkakan di sini dia akan buat jatuhan. So jatuhan ini akan buat 2 dalam 3.
Okay, dia kena buat 2 dalam 3. Okay, now. Okay, di kawasan sini kalau kita nak ambil sel, makanya kita kena tunggu di sini berlaku breakout. Once ini dah berlaku breakout, kita boleh buat penarikan Fibonacci dan kita boleh lihat di manakah situasi yang baik untuk ending kepada 2. Okay. So, apakah di sekarang ini kita nak masih lagi buy? Saya rasa sabar dulu. Sebab saya jangkakan dia akan berlaku pullback sebab dia berada di kawasan Fibonacci 161. So, sabar dulu bagi berlaku jatuhan dan kita akan buat satu buying mode ataupun kalau you nak sell di sini pastikan bukan sell yang teruslah ambil berkadaran di kawasan 2. So di sini akan buat 2. Okay. So kalau kita pergi ke H1, so di area sini ada berlaku divergent which is a very good. Dah berlaku divergent di sini which is a very good dan di sini kita tunggu break CB. So di mana break CB dia? CB yang saya nak adalah di area sini wajib dipecahkan. So kita ada satu CB which is CB di sini adalah H4 punya CB1 H4 manakala di atas adalah CB1 H1. Dan baru kita akan ambil sell. Kalau nak sell, kalau tak payah tunggu saja dia turun untuk buat pullback. So di sini adalah CB1 H1, di sini CB1 H4. Right? So kita tunggu dia jatuh sampai di area sini dan buat penarikan Fibonacci dan kita akan dapat 2 ni. Alright, kita akan dapat 2. So kemudian marketnya naik kepada 3. So 3 adalah so base pada H4, 2 di area sini. Sorry, 1 di area situ. 3 di area sini. So 3 dijangka di area sini. So market akan turun untuk buat 4. Right, market ini akan turun untuk buat 4. Ataupun akan buat sideways. Alright, kita tak tahu lagi tapi kita punya plan after 3 dia akan buat 4, itu adalah law. So di sini akan jadi 4. Okay, dan seterusnya market ini akan pergi ke 5. Which is saya jangkakan di area situ. Ini adalah kawasan cakapkan saya 5. So bila dia buat 5, sebenarnya di sini baru buat 3. Okey, ini baru buat 3. So kita boleh nampak daripada 2 nak ke 3 ni dia ada 5 structure. So sekarang baru structure yang pertama. Right, dalam structure yang pertama dia kena buat pullback 2, dia kena pergi 3, lepas tu dia buat pullback lagi dan dia pergi ke 5. So sekarang kita baru siap 5. So bila siap 5, dia baru 3. So bila dia baru 3, mana 4? 4 belum ada. So daripada sini kita akan dapati market akan turun untuk buat 4. Okay, dia akan buat pullback untuk buat 4. Alright, 4. Dan bila dah buat 4, okay, kita lihat kepada daily. Okay. Bila dah buat 4, so akan ada another kenaikan untuk buat 5 lah. So yang kita target di sini, boleh nampak market akan menghampiri kawasan B yang kita nak dalam bentuk A, B, apa ni, 1, 2, 3, 4 dan 5. Right. Ini akan buat 5. Right. Jangkaan ini tidak berkadaran dengan Febo ya.
So pendek ataupun sikit dia punya fullback itu belum dapat ditentukan dengan secara perfect lah. Tapi dia sekadar plan. So bila di sini sudah buat 5, di sini baru buat 1, 2. So nak pergi 2 ke 3, dia kena ada 5 structure yang biru ni. 1, 2, 3, 4, 5. So di sini baru buat 3. Okay. 3 hitam. So 4 hitam. 4 hitam dia kena buat fullback lagi. Dan sehinggalah dia settle kepada naik another one dan buat 4 hitam. Dan dia naik another one untuk buat 5 hitam. Dan barulah kita settle kepada 5 itu adalah C, which is ini juga adalah P, barulah lengkap. Nampak? So kita bermula daripada time frame besar dan kita melihat kebarangkalian market untuk membuat subwave demi subwave dan dia berkadaran dengan wave apa yang berada di bigger time frame. So kita tak boleh lawan lah, maksudnya kalau time frame besar dalam wave 3 kita nak baca reversal di time frame H1 atau katakan di H4 adalah wave 3. So kita melihat reversal secara total di H1 tak boleh. Misal 3 lepas tu dia buat 4, 4 dia kena buat 5. So kita dah ingat H1 nak turun, tak boleh macam tu. Tak boleh. So now so di sini kita berada di fasa 1, which is ini adalah wave 1 dalam 3 yang warna merahnya. Wave 1 dalam 3. Wave 1 dalam 3 bagi 3 biru. 3 hitam belum keluar lagi. 3 hitam ni tak nampak bayangan. 3 biru. So di sini dia kena buat pullback untuk buat 2. So 2 ni ambil di kawasan sini the best lah untuk buy. Iaitu di sini ada inverted zombie. Kita boleh ambil di sini lah buy. So di sini adalah 2. 2 merah, 3 merah, 4 merah, 5 merah. Settle 5 merah baru buat 3 biru yang kita cari. 3 biru dia kena turun untuk buat 4 biru dan baru dia buat 5 biru. Selesai 5 biru itu baru 3 hitam. Ya, itu baru 3 hitam. So now kalau lihat di H1, ingatlah kita akan sell bila CB1 pecah di area sini. Ini adalah rintangan terbaik untuk sell lah. Sebab di sini tak akan jadi swap zone nanti bila dia dah break di sini, maksudnya break di sini retest is a very good lah. So kalau nak ambil sell, silakan dia breakout di area sini. Okay. Right. Okay. So kalau lihat kepada situasi sekarang ini, saya mensasarkan seperti ini tak berapa kuat. Di sini CB1 ni tak berapa kuat. Saya mensasarkan seperti akan berlaku channel breakout di area sini lah. So bila channel ini breakout, then kita boleh nampak lah. It's a very good. Okay. Alright. Itu adalah pandangan saya tentang gold. Ini adalah CB1H1. Ini adalah CB1H4. Terus kalau kita tunggu di H4 lagi jelas lah. Tunggu di H4 punya memang itu lagi baik. Ya, H4 punya lagi baik. Lebih stable. Kita tunggu di sini berlaku breakout dan kita boleh ambil di area sini sebagai 2 lah. Okay. So itu adalah plan saya dan sebaik mungkin saya jelaskan dalam wave ada wave, dalam time frame besar ada wave juga, dan time frame kecil pun ada wave juga. So kita tidak begitu keliru lah. Okay.
Right, itu saja untuk fokus goal saya. Jumpa lagi nanti. Right, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.